Assalamualaikum warahmatullahi salam Ramadan. Good morning to everybody. Terima kasih banyak kerana hadir siri webinar pengajaran yang ke-8 untuk tahun 2021 ini. Untuk kali ini kita sangat bertuah kerana mendapat jemputan daripada seorang profesor yang sangat tersohor dalam bidang fluid dynamic Bendalir yang baru selesai memegang tanggungjawab sebagai dekan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina provinsinya Dr. Syaril. Tapi pagi ini beliau akan berkongsi sesuatu yang sangat penting untuk semua warga pengajar di UKM. Khasnya yang menggunakan UKM Folio, iaitu using lessons as activity for UKM Folio. So kita ada sejam, so saya tak nak buang masa, saya invite Prof. Syaril untuk berkongsi pengalaman menggunakan lessons di UKM Folio. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Rahana, Prof. Dr. Rahana atas ringkas pengenalan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada peserta webinar pada kali ini dan terima kasih juga kepada pengajaran UKM kerana mengundang saya untuk berkongsi tentang lesson ni. Sebenarnya saya menggunakan lesson ni seawal UKM Folio diperkenalkan. Ini kerana saya tercari apakah kaedah yang terbaik untuk melaksanakan pembelajaran secara tak segera. Maknanya kita sediakan aktiviti dan pada masa yang sama pelajar boleh terlibat dalam aktiviti, dan apatah lagi kuliah yang khusus yang saya kendalikan adalah kursus yang ramai pelajar, khusus teras program kejuruteraan mekanikal di UKM, di FKB, dan bilangan pelajar selalunya setiap tahun 120 hingga 130 orang lah. Dan ia kursus yang sangat matematik, itu dinamik Bendalir, ialah kursus tahun 3 dan failure rate-nya agak tinggi. That's why dalam 130 tu kebanyakan 20 orang tu yang mengulang sebenarnya. Fresh cohort cuma 110, dan saya cuba pada tahun lepas dan saya dapati ada improvement di kalangan pelajar, walaupun pelajar pada tahun lepas mengalami masalah penumpuan akibat kelas online, tetapi dengan aktiviti yang sediakan ada peningkatan lah, terutama untuk tajuk tertentu. Sebab pada tahun lepas saya mencuba satu tajuk, kebetulan tu tajuk tu tajuk yang paling sukar lah kalau kita tanya pelajar. So untuk seterusnya izinkan saya berkongsi window saya. Okay, so sebelum kita pergi ke sebenarnya saya tujuan pembentangan ini ataupun webinar ini adalah untuk memberikan panduan bagaimana lesson ini, lesson dalam istilah Melayu, bahasa Melayu adalah pelajaran kan. Lesson ini digunakan sebagai aktiviti. Mungkin ada yang dah menggunakan lesson, tetapi jauh mana mereka menggunakan kapasiti ataupun keupayaan lesson ini dalam memandu pembelajaran pelajar mengikut pedagogi yang direka bentuk untuk kursus tersebut, mengikut struktur pengetahuan untuk kursus tersebut. So di sini kita akan lihat dah, nanti anda sama-sama akan lihat bagaimana ia boleh dilaksanakan dan anda boleh menilai sejauh mana ia boleh berkesan untuk kursus anda. Okey, dan semasa pembentangan saya akan juga tunjukkan apa sebenarnya kita akan lihat dalam UKM Folio nanti. So lesson ni kalau kita cuba mengadakan suatu aktiviti baru ataupun suatu item baru dalam UKM Folio, kita akan nampak paparan seperti ini, dan lesson ni adalah
seperti mana yang digambarkan pada kotak biru ini. Okay. Dan kalau kita tekan ikon information ni, I ni, kita boleh nampaklah penerangannya. Okey, di sini saya highlightkan apa ni yang penting, iaitu lesson activity module enables a teacher to deliver content and practice activities. So di situ kita boleh lihat ia boleh menyampaikan kandungan dan juga aktiviti untuk dipraktikkan dalam bentuk yang menarik dan juga yang bentuk yang fleksibel. Dan ia melibatkan kita perlu mewujudkan beberapa halaman tertentu, konten, kandungan, halaman kandungan dan halaman yang berbentuk instruction. Contohnya beberapa soalan untuk menguji sama ada pelajar faham atau tidak apa yang diberi. Dan dengan itu pelajar akan terasa engage dengan aktiviti yang dijalankan, hopefully, dan itu pun bergantung pada sejauh mana ia dapat menarik pelajar daripada bentuk yang kita buat. Dan seterusnya kita boleh bangunkan lesson tersebut mengikut pedagogi yang ditetapkan untuk kursus kita. Dan ia boleh digunakan untuk penilaian sumatif, maknanya lesson ni boleh kita berikan grade. Tetapi pada masa yang sama, untuk saya lebih suka menggunakan lesson ni sebagai formative assessment. Nanti kita akan kongsikan bagaimana ia boleh digunakan untuk pentaksiran formatif dan juga pentaksiran sumatif. Mengapa lesson ni begitu ideal untuk digunakan sebagai aktiviti? Ia boleh memandu pada self-directed learning, pembelajaran kendiri, terarah secara kendiri. Ia boleh digunakan untuk simulasi dan juga case study yang memerlukan keputusan. Okey. Dan ia datang dengan beberapa soalan yang boleh menguji kefahaman pelajar. So ini merupakan maklumat yang saya ambil daripada Moodle, website Moodle. Saya rasa anda semua pun tahu bahawa UKM Folio ni menggunakan core engine Moodle. Oleh itu kebanyakan reference kalau kita nak bentuk item-item dalam portal UKM Folio, kita boleh merujuk pada Moodle. Dan kalau kita merujuk pada lesson activity, ini adalah penerangan daripada website mereka. Okay, lesson activity allows students to create branching exercises where students are presented with content and then depending on their responses are directed to specific pages. The content may be text or multimedia. Dan saya paparkan suatu video YouTube. Jangka masa video ni adalah 7 minit lebih kurang. Saya hanya akan mainkan 1-2 minit yang pertama saja, dan oleh kerana saya dah berikan pautannya, anda mungkin boleh dapat pautan ni apabila slide ni dikongsi bersama nanti. So saya akan go terus sebab kita akan masa kita better kita gunakan untuk melihat perkara lain. Yang bersifat praktikal. Adaptive learning. Moodle's lesson activity enables teachers to create content which can adapt to a learner's responses. This is useful for decision-making exercises, simulations, independent revision, and subject practice. Learners can choose their own path through the content. In this first aid lesson, teaching CPR, the course participant can first choose whether they wish to read text or watch a video. Then, when they've taken in the information, they're presented with some quick questions to check understanding. Let's explore how this lesson is made. Our teacher adds the lesson by turning on the editing. Okay, so saya rasa cukup setakat itu untuk memberikan pengenalan, dan anda boleh mainkan video ni menggunakan link yang diberikan di sini.
Dan lesson ini selalunya kita tak, bila kita wujudkan lesson, kita mungkin tak sesuai wujudkan terus seperti mana kita wujudkan file lain. Contohnya kalau kita nak wujudkan link dalam website, dalam UKM Folio, kita masukkan dalam kad copy and paste. Kita nak masukkan PDF, kita upload saja PDF dalam item. Assignment pun sama. Tapi lesson ni dia perlukan perancangan. Dan bergantung pada kandungan kita, kita boleh merancang perkara lesson yang simple, yang mudah, ataupun lesson yang lebih complicated. Okay, dia bergantung pada sama ada kita nak gunakan lesson ni untuk standalone learning module, untuk modul pembelajaran. Yang ni mungkin sesuai kalau kita design MOOC, kita nak gunakan totally kandungan, dan dalam kandungan tersebut ada soalan-soalan yang akan menguji kefahaman pelajar. Ataupun ia digunakan untuk supplementary module, contohnya kita hanya nak gunakan untuk sesi tutorial sahaja. Dan ia boleh diberikan grade, dan dia juga boleh tidak diberikan grade. Selalunya ia diberikan grade untuk penilaian sumatif dan tidak diberikan grade untuk penilaian formatif. Dan pelajar boleh dibenarkan untuk revisit, mencuba beberapa kali mengikut perancangan. Nanti kita akan lihatlah bagaimana kita akan set perkara ini. Dan ia perlukan pada aliran yang kita cuba reka bentuk untuk memandu pengajaran, proses pengajaran. Ia sama seperti kita mengajar dalam kuliah. Cuma bila kita mengajar dalam kuliah, kita terus menyampaikan. Tetapi dalam kes ini, kita perlu merancang laman-laman tertentu untuk disusun. Ada laman yang bentuk konten kandungan, ada laman yang bentuk soalan. Dan di sini kita boleh lihatlah contoh untuk pengajaran satu subjek kimia, alkenes. Okey, kita ada pengenalan, kemudian kita uji pelajar dengan practice question, dan kemudian some example dan sebagainya. Dan akhirnya dia tamatlah, lesson itu tamat. Dan ini contoh yang simple. Contoh yang lebih complicated, kita ada some sort of branching. Maknanya mungkin topik tersebut ada 3 subtopik dan kita nak uji ke semua pelajar sehinggalah tamat. So dalam kes ini kita ada 3 topik, 3 subtopik yang untuk diuji. Untuk slide ini ataupun untuk sesi ini, saya mungkin sempat hanya cover yang simple saja. Tapi anda boleh explore lah, dan kalau ada masa nanti kita mungkin boleh ada part 2 kalau inilah, kalau perlu. Okey, saya akan berkongsi satu contoh bagaimana kita bangunkan lesson. Dan contoh yang pertama yang saya akan bangunkan inilah saya petik daripada satu kursus kursus MPU, mata pelajaran pengajaran umum. Untuk UKM ni kita panggil Citra lah, Citra wajib. Dan untuk pelajar-pelajar yang lepas, ada kohort pelajar yang perlu mengambil Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Ini adalah kursus lama sebab sekarang ni kursus ini dah bertukar. Tapi anyway, kita gunakan sebagai contoh. Dan saya akan menggunakan contoh soalan ini yang merupakan kajian kes yang berpandu kepada petikan suatu peralatan akhbar. Dan saya ambil soalan daripada buku ini. Dan buku ini memetik peralatan akhbar berita harian online pada 3 Julai 2016 tentang isu Rohingya. Okay. Dan isu ini memang adalah antara isu yang dibincangkan satu masa dulu dalam subjek atau kursitas. Bagaimana kita nak convert kepada lesson? So, bila kita mewujudkan lesson, okay, contohnya saya akan pergi flip kepada UKM Folio. Okay, bila mungkin saya kena on kan editing . Ini salah satu kursus saya pinjam untuk jadikan contoh di sini. Bila kita mewujudkan lesson, okay,
kita ada perkara-perkara seperti ini dan sebagainya. Dan apabila kita masukkan perkara ini, kita akan tekan save dan return to the course. Dalam kes ini saya tak nak buat apa-apa lagi. Dan kemudian kita akan ada icon seperti ini. Dan icon seperti bila kita tekan icon ini, saya dah buatlah untuk kes tadi. Dan bila kita tekan icon seperti ini, kita akan adalah tadi nama tugasan, nama inilah nama lesson, kemudian kandungan, dan juga yang kita nampak di sini. Okay. So yang ni yang saya masukkan dalam slide saya tadi. Apabila kita wujudkan lesson, kita akan isi kandungan untuk halaman pertama dan kita akan nampak yang ni. Yang inilah yang kita akan gunakan untuk design atau reka bentuk aliran flowchart kita untuk kita susun halaman kandungan dengan halaman soalan untuk tujuan untuk mengadakan lesson. So dalam kes ni tapi of course seperti saya katakan tadi, kita tak boleh pergi terus untuk buat, kita perlu rancang. Untuk kes yang simple ni mungkin boleh terus buatlah sebab soalan pun tak banyak. Tapi kalau kes topik yang panjang, yang mungkin memerlukan masa sedikit. Untuk kes ini, kita ada content page, yang ni kita berjadikan content page, cuma apa yang saya akan buat nanti berlainan sedikit. Dan kita ada question page. Ada 3 question page, 2-nya berbentuk multiple choice dan 1 bentuk essay. Dan di sini kita juga ada beberapa jenis question ataupun soalan yang kita boleh adakan. Dan kalau kita pilih question page, kita boleh ada 6 option question yang boleh dipilih. Yang pertama essay. Essay ni biasalah seperti nombor 3 lah. Kita buat karangan dan pelajar buat karangan dan kita akan berikan grade. Dan juga komen. Matching ni ialah sesuaikan. Mungkin dahulu kita semasa awal persekolahan kita biasa sesuaikan kan. Tapi untuk peringkat universiti pun mungkin ada soalan yang berbentuk sesuaikan juga. Yang sesuai dengan tahap pengajian tinggi. Multiple choice, mungkin semua tahu ini semua multiple choice question, A, B, C, D, satu jawapan betul. Tapi lesson juga boleh membenarkan 2 jawapan betul dan pemberian markah yang berlainan untuk jawapan yang lebih tepat dengan kurang tepat. Numerical adalah jawapan yang bentuk angka, tapi kita boleh letakkan angka dan ia akan dipilih secara automatik. Kalau angka tu kita nak ada tolerance, kita boleh letak ada cara kita boleh letak tolerance. Short answer ni lah rangkap pendek yang kita jadikan jawapan. Of course dalam kes ini kemungkinan kita akan berhadapan dengan jawapan pelbagai, tetapi kalau kita cari keywords, kita boleh menggunakan keywords dan juga apa yang kita panggil wildcards untuk memastikan jawapan pelajar dapat di-capture. Walaupun jawapan pelajar panjang, tapi kalau ada keywords tertentu, kita boleh capture. True or false, biasalah 2 pilihan. Multi choice yang ada 2 pilihan. Dan dari situ kita mula rangka carta alir. Kita datang dengan main page. Contohnya main page kita siapkan pautan tadi yang saya snapshot daripada link yang saya dapat. Kemudian saya juga membuat keputusan untuk copy and paste the whole thing, semua berita tersebut, kerana ada kemungkinan semasa pelajar capai, kemungkinan link tu tak aktif, at least mereka dapat lihat content page untuk melihat berita sebenar. Ideally mereka akan klik link lah untuk dapatkan berita di website berita harian online. Okey, dan kita test. Ini adalah soalan pertama, dan soalan pertama oleh kerana peruntukan markah semua ni 15 markah, saya ambil keputusan untuk berikan 2 markah untuk 2 markah ataupun 2 points. Dan kalau jawapan betul, kita proceed kepada soalan kedua. Jawapan yang salah, ini yang powerful lesson ni. Kita boleh bagi panduan
bagaimana untuk mendapat jawapan yang betul. Bukan bagi jawapan lah, tapi mengajar, bagi panduan bagaimana nak dapatkan kefahaman yang betul supaya jawapan yang dipilih adalah betul. So, maknanya kita bukan school feed mereka, tapi kita berikan panduan. Panduan tu bukan pensyarah lah, nak beri hint saja ke, atau nak memberikan panduan yang lebih terperinci. Dan ini yang powerful lesson ni, dia boleh berbanding dengan quiz, dia boleh ada macam feedback loop. Dan kita boleh ada panduan berlainan. Contohnya B, kita jawapan masalah B, kita ada panduan berlainan. Jawapan masalah C, kita boleh ada panduan berlainan. Dan yang kedua pun sama, 3 poin, 3 markah untuk jawapan yang betul. Dan kemudian kita pergi pada soalan esei, dan soalan esei kita berikan 10 markah. So dalam kes ini, kita boleh treat soalan 1 dan soalan 2 adalah formative assessment untuk menguji kefahaman sama ada mereka faham tak isu sebenar yang dibangkitkan. Apabila mereka faham, barulah kita berikan open question. Dan open question ni kita boleh gunakan sebagai summative assessment. Dan lepas tu end of lesson. So apabila kita buat flow ini, barulah kita boleh tahu berapa banyak content page yang kita perlu buat, berapa banyak question page yang kita perlu buat. Okay. Dan pada masa yang sama, kita mungkin nak bypass. So, kita boleh bypass sebab dia ada key yang menyebabkan kita boleh bypass. Maknanya kalau internet working, internet jalan, so kita dah ada link dalam main page, tak perlu lagi lah pergi pada content page. So pelajar boleh skip. So kita boleh buat something supaya pelajar boleh skip. Dan ada kala pelajar nak jawab soalan esei ni masa yang berlainan. So untuk mula-mula ni dia nak buat formative assessment dahulu. Kita pun boleh skip. Tapi ada moment kita tak skip lah. So ada moment kita berdasarkan kepada flow macam ni. Dan lepas ni saya akan pergi kepada you can follow bagaimana kita adakan. So apabila kita wujudkan lesson, dan ini saya dah wujudkan dengan maklumat asas. Okey, tadi basically kita create lah. Kita create cuma yang ni lah image snapshot dan kemudian kita akan buat. So remember, ingat dalam flow ni kita akan buat content page. So yang mula-mula ni adalah main page. Okay, main page. So ini adalah main page yang kita buat semasa kita create tadi. Maknanya kalau kita pergi balik kepada yang ni, apabila kita tekan add activity ni, tekan ni, yang ni kita create main page. Tajuk, nama dan juga penerangan. Penerangan yang tadilah kita copy and paste atau tulis apakah pengenalan di atas. Dan yang ni akan ada akan menjadi pengenalan untuk setiap page dalam lesson. So bila kita isi yang ni dan bila kita tekan save and display, kita akan nampak seperti ini. So untuk jimatkan masa saya dah buat awal-awal lagi. Dan ini adalah maklumat asas semasa kita create. Mungkin anda boleh juga cuba untuk kes anda. Okey, kemudian ideally kita akan pilih content page. Tetapi sebelum tu, saya nak highlight satu perkara yang bahawa kalau kita pergi pada setting ni, contohnya bila kita create dan tekan display, kita boleh edit balik setting dan tengok. Dan ini merupakan maklumat asas yang kita boleh edit tadi. Inilah image. Inilah image. Dan kita letaklah untuk kita penuh klik pautan di sini. Ini adalah link. Dan kalau saya pergi pada link ini, mungkin ni kot. Kita boleh nampak ini adalah link yang disangkutkan. Okay.
And then yang ni saya rasa semua orang tahu kan, boleh kita boleh expand dan collapse. Okay, dan untuk menjadikan jenis tugasan seperti mana yang kita hendak, kita perlu tahu tentang setting ni. Secara kasarnya kita boleh terima default saja sebenarnya. Tapi bila kita terima default, dia akan automatically akan menjadi summative assessment. Kalau kita nak buat dia sebagai formative assessment, kita kena modify sedikit. Antara yang kita modify adalah flow control. So sebelum tu adalah ini appearance. Appearance ni kita boleh modify, contohnya kalau kita nak ada progress bar. Progress bar contohnya kalau kita isi survey, kita akan nampak bawah tu 10% complete, 20%. Kita boleh ada. Tetapi benda ni akan menjadi kurang tepat kalau kita ada feedback loop. So that's why saya memilih di sini untuk no. Tapi kalau anda nak buat yes pun tak apa, cuma bila ada feedback loop tu pengiraan dia kurang tepat sebab dia bilangan proses. Okay, so yang ni saya tak ubah. Yang ni pun saya tak ubah, tapi boleh ubah kalau kita nak limitkan. Contohnya untuk summative assessment. Macam essay tadi, kita nak limitkan kepada pantaran tertentu saja. Maksudnya pelajar hanya boleh complete lesson pada masa ni. Boleh. Dan flow control. Yang ni by default 1 kali attempt saja. Tapi saya akan buat 4. Sebab maksimum saya nak pelajar cuba 4 kali sebab multiple choice pun ada 4 pilihan. Saya pun tak naklah dia try and error kan. Kemudian grade. Yang ni grade kita modify supaya ini adalah 15 markah. Dan grade tu pass, oleh kerana saya nak pass tu dengan menjawab 2 soalan pertama, so saya letakkan 5. Selebihnya soalan essay untuk summative assessment. And then retakes allowed. Saya benarkan mereka ambil balik sebab mungkin mereka nak jawab soalan essay, kemudian mereka nak jawab soalan tu dulu. Okey. Dan satu lagi yang lain tu kita boleh biarkan default, activity completion. Pada masa ini kalau kita activity completion ni adalah by default student akan sendiri akan tanda sama ada mereka habis tak habis. Maknanya student akan decide sama ada mereka tamat atau tamat. Tanda ni adalah kalau perasan di sini, student boleh untuk papan student, dia akan blank dan student akan tanda mereka dah buat atau tidak. Okay. Tapi dalam kes ini, saya nak monitor dan saya tiklah beberapa benda. Student must receive grade. Antaranya lah student must end the lesson. Dan kalau kita nak tambah, dia perlu dia perlu buat dalam masa beberapa minit pun boleh. Tapi at the moment, kita gunakan sebagai aktiviti, tak perlulah. So ini ada beberapa yang saya akan set. Dan ideally kita akan tekan save. Cuma dalam kes ni saya tak akan tekan save sebab saya dah buat semua benda ni dalam yang ni. So yang ni pertama yang basic maklumat asas saja. Kemudian saya akan pergi pada page ni. Page ni adalah page yang mana kita dah buat setting. Okay. Dah buat setting. Dah buat setting. Kalau kita tengok page ni. Sekejap. Kalau kita tengok edit. Dah diberikan flow control. Contohnya ada 4 attempt. Grade 15. Grade to pass 5. Okay. Dan activity completion. Retakes allowed. Activity completion ni pun dah ada. Dan selepas itu, kalau kita dah set semua ni, barulah kita boleh pergi kepada wujudkan konten. So untuk wujudkan konten, katakan saya kembali balik pada yang tadi, yang maklumat asas tadi. Sekarang ni tak ada apa-apa lagi konten, kita akan wujudkan yang pertama adalah content page. Sebab dalam yang dalam PowerPoint ni, kita perlukan kita nak wujudkan content page untuk letakkan berita penuh. So kita boleh buat perkara itu, tapi ada baiknya kita akan letak general instruction dahulu. So kita tekan content page dan kita letaklah general instruction, arahan umum. Contohnya, dan apa-apalah.
Dan seterusnya, content ni adalah mungkin kita akan pergi pada next page. Pada umum kita letak je next page and then tekan save. Okay. Bila kita selesai buat yang ni, okay, kita boleh tekan save dan dah ada satu content page. Dan untuk tambah satu lagi content page untuk berita penuh, kita boleh adakan satu lagi. Yang ni kita namakan sebagai berita penuh. Okay. Dan typelah. Okay. Dan yang ni kalau mula-mula ni kita letak next dululah, kemudian barulah kita adjust balik. Okay, next page. Tekan save. Dan di sini kita boleh lihat kita ada 2 content page. Dan kita boleh ubah dan edit. Okay, dan dengan menggunakan action ni. So yang ni kita boleh turun naik. Yang ni adalah edit balik kandungan. Yang ni adalah duplicate. Kadang-kadang kalau kita buat soalan, kita mungkin nak duplicate konten yang sama ataupun soalan yang sama. Ataupun struktur yang sama. Soalan mungkin berlainan, tapi struktur yang sama. Yang ni adalah kita nak view dia. Contohnya yang kita view tadi, kita boleh arahan umum, kita view dia, apakah yang pelajar nampak. So, kita tengok yang ni akan menjadi header dan mereka akan nampak yang ni lah. Dan butang next untuk pergi ke halaman seterusnya. Okay. Yang kita buatlah dan dipendekkan cerita. Saya dah buat ni untuk 2 ni. So, untuk 2 ni, dia ada 2 content page. Okay, 2 content page. Kemudian kita boleh tengok buat simulasi. Dan untuk content page yang pertama, saya wujudkan 2 button dan ada arahan dia. So kita tengok bagaimana kita wujudkan 2 button. So kita pergi kepada content page dan di sini kita adjust jumps. Yang ni lah yang uniknya lesson berbanding dengan quiz. Dia ada jump untuk kita setkan flow. Okay, so bila kita baca arahan penuh, first jump dia akan pergi kepada berita penuh. So kita kalau cara wujudkan jumps ni adalah seperti ini. So ini merupakan content page kita tadi. Dan di sini kita boleh buat button pertama, baca berita penuh. Ataupun kita letakkan bypass. Terus jawab soalan. Sebab kita nak create bypass seperti ini kan. Sama ada baca berita penuh ataupun terus jawab soalan. So kita boleh buat. Okay. So kalau kita pergi balik pada ini dan paparan pada pelajar adalah seperti ini. Okay. Dan kalau kita baca berita penuh, dia akan pergi pada page seterusnya, iaitu yang ni. Dan paparan untuk berita penuh adalah yang ni. Dan di sini saya dah copy and paste semua berita lah untuk tujuan tugasan ini. And then ada button ke ruang soalan. So yang ni kita buat satu button je. Okay, so bila kita selesai buat main page dan content page, kita kena buat soalan. So the next step, seterusnya adalah kita buat soalan. Dan soalan seterusnya adalah soalan MCQ, multiple choice. So apa kita buatlah daripada sini, kita add question. Okay. Dan kita ada beberapa jenis soalan seperti mana saya katakan tadi. Dalam kes ini kita letakkan soalan multiple choice. Dan kita copy and paste lah tadi. Soalan tadi kan. Soalan pertama macam mana, jawapannya apa, possible jawapannya apa, jawab betul berapa, markahnya berapa. Okay, so kita ada answer 1, answer 2, answer 3, answer 4. Maka kita boleh copy and paste. So
So maknanya kita nak copy and paste soalan tadilah, kalau saya boleh pergi pada soalan. Kita nak copy and paste yang ni. Okey. Dan lepas tu kita buat soalan kedua. Dan lepas tu kita buat soalan ketiga. Okey. So, apabila kita buat soalan tu, dan saya sediakan yang dah siap page yang ada soalan. Yang ni dia. Kita akan ada semua soalan. Saya dah buat semua soalan. Kalau kita tengok flow dia, di sini kita buat semua soalan. So, tengoklah. Arahan umum, next adalah berita penuh. Okey. Yang ni, kalau bypass, patutnya yang ni kalau bypass patutnya ni saya silap ni. Patutnya saya baiki sajalah. Kalau sepatutnya kita nakkan macam ni, berita penuh ni kita pergi pada berita penuh. Tapi konten untuk bypass kita akan pergi terus kepada soalan nikah 1. Okey. So sepatutnya itu kalau kita nak pilih yang kedua, dia akan pergi terus kepada ni. Kemudian at the moment, kalau pelajar silap, dia untuk yang ni dia akan pergi balik pada page yang sama sampai dia betul. Apabila dia betul, barulah dia pergi pada soalan kedua. Dan apabila soalan dua betul, barulah pergi pada esei. Selagi dia tak betul, dia akan pergi pada page yang sama. Sebab kita belum lagi buat page untuk panduan. Okay. So dalam kes ini kita bolehlah katakan kalau kita nak cuba. Okay. Kita tekan ni arahan, katakan kita nak baca berita penuh. Okey, pelajar baca ke ruang soalan dan seterusnya kita pilihlah. Dan jawapan diberi ni dia akan randomize. Walaupun kita ada aturan kita, tapi dia akan randomize. Kita perasan tadi taraf kewarganegaraan kita tak yang pertama. Tapi di randomize. Dia sama macam kuis lah. So, kita tekan ni dan submit, dia akan berikan respon, jawapan betul. Dan pelajar akan dapat, kita akan dapat 2 markah. Okay, continue. Dia akan pergi ke jawapan kedua. Katakan yang ni kita pilih jawapan yang salah. Okay, contohnya. Dia akan pergi kepada page yang sama. Sebab kita tak set. Okay, yang ni adalah salah. Anda boleh cuba lagi. Dia akan pergi pada page yang sama. Sampailah betul. Dan kalau katakan lepas ni kita ambil jawapan yang betul. Dan terus pergi kepada, okay, dia ada respons, tahniah. Dan kita pergi kepada page untuk esei. Yang ni adalah 10 markah dan pelajar isi lah apa jawapan dia kan. Dan submit. Okey, dan dia mencapai end of lesson. Okey. So dalam kes ni kita boleh view grades. Dah ada rekod. Okeylah. Tapi sebagai pensyarah dia tak akan complete, tapi kalau student dia akan dapatlah complete dan tadi dia inilah dia akan ni. At the moment dia tak complete lagi sebenarnya sebab kita ada soalan esei yang kena mark. Kalau kita ada pelajar, kita akan dapat tengok jawapan pelajar di sini. Di mana kita kena ada ruang komen untuk bagi komen jawapan pelajar dan juga bagi markah. Sebab esei ni dia kena grade manually. Sebab dia tak boleh nak, kita tak nak set jawapan untuk automatic grading. So itu cara dia. Dan katakan bila, okey, yang ni kalau kita tertinggal, kita boleh, sebab kita tak set bypass lagi tadi, kita boleh yes untuk continue buat reattempt. Okey. Dan katakan kalau sebagai lecturer kita just cuba-cuba, kita nak delete pun boleh. ID kita boleh delete. Sebab kita cuba. Untuk pelajar pun kita boleh lakukan yang sama lah kalau sekiranya perlu. So ini adalah contoh ketiga di mana kita dah dapat lengkapkan lesson tapi tanpa panduan. Okey, kita tak buat feedback loop ni.
Okey. Kalau kita nak buat feedback loop, okey, saya tunjukkan contoh dengan feedback loop ataupun contoh dengan panduan. Okey. Kalau kita pergi pada edit, yang ni sama aja. Pergi pada edit. Dan kita boleh nampak soalan Anika Anika 1 dan soalan Anika 2. Dan panduan untuk 1, panduan untuk 2. Dan flow-nya kita adjust lah supaya jam dia betul. Okey, selalunya kita that's why kita kena try lah. Preview tu kita try supaya jam semua flow ni betul sebelum kita edarkan kepada pelajar. So kena gunalah fungsi hide semasa kita buat ni. Okey, apabila kita dah selesai ni, kita bolehlah buat test lah. Kalau nak test di sini pun boleh. Contohnya kita nak test sama ada panduan ni betul tak. So kita preview yang ni. Okey, kita jawab soalan ni. Kita jawab, katakan jawab salah. Dan dia akan beri komen. Jawapan tidak tepat. Anda cuba lagi, lihat panduan disediakan. Yang ni kita tambahlah. Dan continue. Dan dia beri panduan. Panduan untuk orang 1, sila teliti. Dan ini yang powerfulnya lesson sebab kita boleh berikan panduan mengapa dia salah dan sepatutnya macam mana. Tapi panduan ni benar-benar kita lah, kita nak bagi detail, terperinci ataupun tidak. Dan kita apabila pelajar baca, kembali pada soalan 1 untuk kita dicuba kembalilah jawapan yang betul. So kalau kita tengok flow di sini, dia mengikut flow yang betul dah dengan panduan. So ini melengkapkan lesson untuk soalan seperti ini. Okay. So kalau kita tengok di sini, ini adalah snapshot untuk lesson tadi. Okay. Pada masa yang sama, kita juga boleh create bypass. Contohnya katakan kita benarkan mereka adalah pelajar isi soalan 3 ni kemudian sebab kita nak buat summative. So kita boleh buat bypass. Maknanya kalau dia dapat 5 markah, dia boleh. Maknanya formative assessment ni dah complete. So apa yang kita buat daripada sini mudah aja. Kita boleh create bypass sebab tapi kita nak jawab soalan 2 dulu. Apa yang kita buat adalah kita create content page. Okey. Kita buatlah tamat awal ke. Dan okey. Buat komen sedikit. Okey, dan yang penting di sini adalah button. Okey, button di sini okey, mungkin saya tukar fikiran. Mungkin saya tak nak guna ni. Okey, sorry ya, saya tak nak guna ni. Okay, saya cancel. Tapi saya nak gunakan dalam bentuk question page. Dan saya nak tanya dia dalam bentuk question page. Saya pilihkan true and false. Add question page. Kita menggunakan topik yang sama, tamat awal. Okey. Soalan dia, adakah anda ingin saya mungkin boleh buat detail lagi tapi ini untuk menjimatkan masa. So answer correct, yes. Tapi dalam kes ni kita tak nak guna untuk markah, so tak adalah kosong kan. Yes maknanya kita akan pergi kepada end of lesson. Kalau no, tak nak tamat awal,
dia akan pergi kepada, so komen kita boleh bagi anda akan tamat awal. Kemudian yang ni anda alright. Okey, dan yang ni akan pergi pada soalan esei. So bila kita tekan ni, dia akan tambah ni, cuma yang ni kita kena modify sedikit lah. Sebab flow yang ni dah tak kena. Sebab dia kena pergi, bila soalan betul ni, soalan jawapan betul ni, yang betul ni, nombor 2 ni betul, dia kena pergi kepada tamat awal dulu. Kena adjust balik flow dia. Then baru, okay. Of course, kena test lah. So, tamat awal ni akan bypass. So, dia bypass soalan nombor 3 lah. Dalam kes ni, kita ada 2 end of lesson. Satu tamat awal, satu lagi ni. Tapi, yang ni kita berikan untuk dia complete formative assessment, tetapi summative assessment boleh dibuat kemudian. So, ini merupakan complete lah untuk kita buat option tamat awal. Okey. So, ini merupakan contoh pertama. Saya harap contoh ni mudah untuk difahami. Dan saya juga ingin berkongsi apa yang saya dan juga pensyarah-pensyarah dalam kursus yang sama berkongsi mengajar buat untuk kursus kami. Ini merupakan tahun kedua kami mengamalkan lesen. Pada tahun lepas kami cuba satu topik dan pada tahun ini kami expand kepada semua topik. Dan apa yang kami buat ialah kami amalkan flip classroom, di mana pada minggu-minggu pertama kita cover semua kandungan kursus chapter, sebab kebetulan sebelum break kita ada 3 chapter tajuk yang perlu diliputi. Tapi kami buat style seminggu satu topik dengan kelas umum, kemudian 3 minggu kemudian kita buat pada session 3 pensyarah, dan setiap topik pelajar akan dipecah pada 3 grup. So, 110, 120 dipecah kepada 3 grup, 40. Dia mudah dihandle, terutamanya dalam keadaan sesi dalam talian. Dan kita buat macam klinik lah, klinik untuk mereka bincang bagaimana nak menjawab soal lesson dan sebagainya. Okay. Dan okay, so sebelum saya dalam iFolio kita akan buat macam ni. Untuk satu topik tu, of course akan ada lecture notes. Strategi kita adalah untuk kita buat lesson ni, ada 4 lesson dalam topik yang satu topik ada 4 lesson. Contohnya di sini problem 2.1, problem 2.2 dan sebagainya. Adalah untuk menguji sama ada mereka faham tak setiap section dalam tajuk ni. So dalam tajuk kita ada kandungan kursus dalam bentuk lecture notes. Kemudian lecture note divideokan dalam bentuk YouTube, dan contohnya problem 2.1 ni adalah untuk melihat sama ada mereka faham tak section 2.1. Okey, section 2.1 tentang string function. Problem 2.2 adakah mereka faham tak 2.2? 2.3 adakah mereka faham ke tajuk 2.4, 2.3 ni kita skip 2.4. Dan 2.4 pun untuk tajuk 2.4, sebab 2.4 tajuk agak panjang dan dia merupakan analisis yang lebih mendalam. That's why difficulty dia pun 4. Okay, cara kita letak difficulty pun mengikut konvensional, 1 beginners, 2 basic, 3 intermediate, 4 advanced, 5 expert. Okay, based on that, kita design problem dan pelajar boleh buat bila masa, dan kalau mereka ada masalah, mereka menggunakan sesi flip classroom untuk bertanya soalan. Dan kita buat untuk pelajar mendapat markah, tetapi kita beritahu mereka ini adalah untuk pembangunan diri mereka, kita tak akan ambil markah. Sebab kita anggap dia sebagai formative assessment dalam bentuk asynchronous.
Okey, dan untuk menggalakkan mereka ada motivasi untuk completekan semua soalan, kita wujudkan badges. Saya rasa mungkin you all nampak badges dalam UKM Folio, tapi sejauh mana anda perasan yang tu, saya tak pastilah. Kita menggunakan keadaan di mana kalau mereka dapat completekan semua perkara ini sampai end of lesson, tapi end of lesson kita kontrol lah supaya mereka dapat kumpul at least 50% of the mark. Dan mereka akan dapat badge untuk yang ni. Dan kita createkan beberapa badge untuk setiap topik. Dan nampaknya mereka sebahagian besarnya ada motivasi untuk dapatkan badge. Dan contohnya untuk topik yang ni, dah ada orang mendapat badge, completekan the whole lesson. Dan implementasi kepada ni, kita boleh tengok dalam ni lah. So, contohnya untuk badges, ini merupakan kaedah kami untuk menggalakkan. So, at the moment kita createkan 3 badge untuk 3 tajuk yang pertama. Dan boleh tengok di sini, sebahagian dah dapat badge. Contohnya, tajuk pertama 5 orang dapat badge kerana complete all the lesson with minimum 50% of the mark. So, ini menggalakkan mereka untuk membuat tajuk. Dan pada masa sama, oleh kerana kita beritahu mereka kita tak markah ini totally for their learning, diharapkan mereka, mereka even kuliah PBL pun mereka bermotivasi untuk tanya soalan dan menambahkan pemahaman mereka. Ini berlainan daripada kita discuss bagi jawapan pada mereka terus. Okey, dan kita boleh lihat contohnya bagaimana saya ambil satu sampel lah. Contoh untuk chapter ini, dan satu problem saya ambil satu problem untuk tunjukkan apa respon pelajar. Mungkin yang 1.1 lah. 1.1 ni adalah okey, mungkin orang matematik boleh faham lah. Dan untuk yang engineering matematik dan sebagainya, okey, lesson ni pun boleh kita masukkan equation lah. Of course, dia menggunakan LaTeX punya code lah. Dan yang saya nak tunjuklah report, di mana kita dapat report pelajar. Dan ada yang complete, ada yang tak complete, ada yang 50%, tapi sebab kita punya kriteria ada 50% untuk dapat badge. Dan kita boleh monitor lah. Okay. So, kita boleh monitor mana yang ada masalah dan sebagainya. Dan dengan itu bincangan dalam PBL lebih kepada masalah yang mereka dah alami semasa mereka buat benda ni, dan ia menjadi lebih efektif dan pelajar lebih bermotivasi. So itulah pendekatan kami dalam merealisasikan kaedah kuliah terbalik ni, flip class ni, dan juga pada masa sama melaksanakan formative assessment dengan asynchronous learning di kalangan pelajar. Okey. Dan apa yang kami buatlah kami tukarkan soalan tutorial kepada lesson, dan tutorial tersebut lebih kepada untuk menguji pengetahuan pelajar. Contohnya macam inilah. Satu soalan, problem 1.3, ini merupakan flow. Flow dia nampak simple saja sebenarnya. Sama seperti flow yang kita buat tadi. Cuma dalam ni kita explore jenis soalan yang berlainan, matching, numerical dan sebagainya. Okey, saya rasa itu yang dalam slide ini, dan kemungkinan kita boleh berbincang lebih rancak lagi melalui soalan daripada anda semua. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Prof. Syahril. Satu sesi tutorial penggunaan lesson di UKM Folio yang sangat mantap. It's very clear. Setiap step Prof. Syahril spell it out dengan contoh sekali. So saya rasa I'm sure selepas ini warga pengajar dapat menggunakan lesson sekiranya masih belum mencuba. Sekiranya ada soalan kepada Prof. Syahril, kita ada beberapa minit lagi untuk sebelum sesi kita tamat.
Apa nama, saya nak mulakan dengan satu soalan Prof ya, kalau boleh. Apa nama, so tadi Prof sebut kaedah penggunaan Prof ialah Prof flip the learning for every tutorial ya. So soalan tutorial tu Prof flipkan kepada lesson dan pelajar akan mencuba. Okey, beberapa soalan saya fikir sebab saya pun menggunakan kaedah flip learning tapi dengan pendekatan lain. So how long do you give your students to try before class? Katakan minggu ini minggu ke-7 dan tutorial untuk minggu ini Prof akan upload dalam UKM Folio how many days in advance before your tutorial slot? Okey, kami ada 3 pencara dan kita macam inilah untuk 4 minggu pertama. Minggu pertama itu pengenalan. Minggu kedua, ketiga, empat kita buat kuliah umum untuk cover 3 topik secara overview. Pada masa yang sama mereka pun ada video untuk ni kan. Untuk kuliah video dalam team sebagainya. Dan tutorial tu kita tukar supaya dia mengikut body of knowledge setiap tajuk. Supaya mereka bila mereka nak tahu tajuk tu, because yang ni adalah calculation punya course kan, ahli matematik punya course. So kita gunakan tutorial tu sebagai untuk monitor sama ada mereka faham tak faham kuliah yang disampaikan. Dan kita beri dia problem. Cuma soalan tutorial kita kena tweak kan supaya dia mengikut body of knowledge tajuk tu, bukan totally tutorial question. Sure. Tapi how long in advance do you upload it? Kita selalunya bila sesi flip classroom tu, sebab kita menggunakan parallel kan, kita dah upload siap-siap dah problem tu. Mana yang nak mencuba awal, dia cuba awal. Right. Ya, maknanya ada kala kumpulan tu dia punya flip classroom untuk topik tu mungkin minggu ketiga, bukan minggu pertama. Right. Tapi soalan tu dah ada kat dia. Right. Dah buka dah. Jadi kalau pelajar yang motivated, yang lebih proaktif, dia akan mencuba soalan tu even before menghadiri sesi kuliah, katakan. Ya. Okay, awesome. Dan selalunya kalau mereka cuba sekali dulu, mereka tak dapat jawab terus lah kan. Mereka akan baca panduan ataupun mereka datang ke sesi flip classroom tu untuk berbincang. Dan perbincangannya menjadi terancang sebab kita ada perkara nak dibincang. Yeah. And then Prof said at the beginning, Prof kata the failure rate untuk kursus Prof ni agak tinggi. Belum ni. So setelah menggunakan kaedah ni, adakah Prof dapat lihat sebarang yang tu saya tak pasti sebab saya menggunakan kaedah ni serentak dengan pandemik. So kadang-kadang kita tak boleh nak ukur kan. Right. Failure rate pandemik dengan failure rate pre-pandemic. Ia something yang berlainan. Okey, kita ada beberapa soalan Prof dalam chat. Terima kasih kepada warga yang bertanya. Mohon ajukan kepada Prof Syahri dalam chat sekiranya ada soalan. Prof, soalan pertama, jika ingin buat lesson in purely tanpa grading, bagaimana? Boleh. Formatif lah. Formatif lah, maknanya kita set lah attempt tu dalam 10 ke apa kan. And then tapi tak ada passing mark. Grade tu letak kosong lah. Prof? Ya, kosong. Jangan kosong. Okey. Baik, terima kasih. Harap menjawab kepada warga yang bertanya. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Prof. Saya selalu menghadapi masalah semasa pembikinan soalan short answers kerana jawapan yang kita masukkan, jika ada koma, nokta, sempang dan lain-lain, itu akan menyebabkan jawapan pelajar jadi salah. Okay. Apabila ada pelajar yang masukkan tanpa tanda-tanda bacaan ni, bagaimana cara mengatasinya? Okey, saya tunjukkan demo. Okey, katakan kita add question. Okey, dan kita pilih short answer. Okey. Okey, dan kita okey, saya buatlah satu soalan ya. Okey, komposisi. Okey,
Okey, mungkin salah satu kan. Okey, kita boleh buat macam ni. Di sinilah kalau kita short answer ni kita boleh detect keywords. Dan cara detect keyword lah kita gunakan wildcards. Contohnya answer ialah satu ialah oksigen. Dengan menggunakan wildcards, kita capture the keywords. Itu teknik dia. Dan tak kisahlah pelajar tulis macam mana kan. Kadang-kadang dia nak the intro kan. Gas yang terdapat adalah oksigen. Dan kalau kita nak capture soalan kedua, kita buatlah. Soalan kedua sama markah juga. Yang mana yang jawab nitrogen pun betul. So you put the answer in between the asterisks. Yeah, so the asterisk is actually a wildcards. Sure. Wildcards character. Something new. So itu cara dia. So dengan tu kita boleh detect keywords lah untuk short answers. Harap menjawab soalan warga. Sekiranya ada soalan lagi, kita ada seminit dua dan lagi. Dan saya pun boleh share lah. Kalau katakan kita ada jawapan berangka kan, mungkin saya yang ni saya cancel. Jawapan berangka. Saya boleh share satu soalan bagaimana nak deal dengan jawapan berangka. Contohnya 1.4 ni. Soalan jangan tengok soalan lah, soalan ni mungkin ni lah kan. Satu ni katakan yang ni. Okey, saya pilih yang ni lah. Maybe yang ni ada soalan berangka dia. Okey, kita kena submit soalan berangka, tapi tengok bagaimana kita buat soalan berangka. Sekejap. Jawapan soalan berangka. Kalau soalan tu whole number tak ada masalah, tapi kalau untuk range, yang ni kita gunakan. Mana-mana kalau nilai tu dalam range yang ni, ia betul. So, penggunaan range dalam numerical answer menggunakan colon. So, ini kadang-kadang pelajar guna calculator, dia kadang-kadang dapat 0.00149, 0.0148 kan, bergantung pada accuracy. Tapi kalau within the tolerance, diterima. Dan kalau tak betul, then kita come up with wrong answer guide, panduan. Okay. Okay. So kalau yang short answers tadi tu, Prof tak perlu letak dalam in between asterisks, Prof ya? You just put it as one long answer. Short answer ni adalah maknanya kita detect keywords. Dinasihatkan ada in between tu ada asterisk. Sebab kalau asterisk tu blank pun tak apa. Contohnya oksigen, pelajar jawab oksigen saja, diterima. Ataupun pelajar nak ada intro, gas-gas yang terdapat dalam udara ialah oksigen, diterima juga. Ataupun dia letak noktah kat belakang, diterima juga. Right. Prof, I have a question though, Prof. Nampak macam it takes a long time kan, Prof, nak plan, nak think about your lesson, nak think about the flow, nak think about your feedback loop, oh my goodness gracious. How long do you spend, Prof? Yeah, it needs some, ni. Tapi when you are dealing with 100 students, maknanya kalau kuliah tu 5 orang, maybe lah, I mean, maybe not really worth the efforts lah. Right. When you have 200 students and then you want all the students learn as designed kan by you. Right. Yeah, I agree with you, because this idea of active learning, you want every student to have the same kind level of experience and accessibility, kan? To you as well as to the content as well as to the learning process. So I think it's great. Another question, Prof. This is team teaching actually, 3. Saya dengan 2 orang pensyarah lagi kan, Dr. Muhammad Faizal dengan Dr. Rashidi. Okay, another question, Prof. Prof kata masa UKM Folio baru diperkenalkan, Prof telah mula menggunakan lesson ya. So that was a year and a half, about a year and 14 months, a couple of months ago, 14 months ago altogether. So kalau dari semester yang lepas tu,
soalan-soalan yang sama, Prof copy paste ke sebab jawapan pelajar tu akan apa yang Prof buat dengan jawapan pelajar? Yang tu kita delete saja. Bila bertukar pelajar, kita boleh delete the whole batch dan dia akan start fresh. Yeah, so your questions remain, but the student's answer is, so that means apa yang Prof buat dua semester yang lepas is already there lah. So it's just a matter of modifying, maybe adding, maybe editing. Yeah, of course, yang ni lah perlu investment lah. The first time may be a bit consuming. You just need to start slow, but when you deal with 100 plus student, for example, last semester we have 130 students. It's worthwhile lah compared to we have to entertain one by one kan. Right. Okay, ada soalan lagi dari warga? Ada komen daripada Prof Engineer Dr. Ahmad Kamal, lesson sangat berguna untuk pensyarah bagi mengadakan khusus MOOC dan micro-credential. Saya setuju sangat. Okay, Dr. Azmin ada bersoal. Prof, bila Prof gunakan lesson in your class, adakah kuliah dilaksanakan setiap minggu atau pada minggu-minggu pembelajaran berlaku secara menggunakan macam ni? Kuliah kita namanya kuliah umum tu kan. Kita mengambil sesi 2 jam seminggu saja untuk cover the whole lot. Tapi preview lah kan, because student ada video untuk dia pergi detail. Then kita tekankan sesi flip classroom tu. Maksudnya Prof masa macam klinik jugalah, klinik. So masa kuliah 2 jam tu ada tugasan apa-apa tak Prof? Or is it just pure content? Pure content. Right. Plus dia ada pun ada, kita minta mereka pun go through videos untuk asynchronous learning mereka. Right. Okay. Memang memanglah mula-mula ni time consuming sebab kita kena buat video, tapi di video kebanyakan dah dibuat semester lepas. Masa kita dah pandemik kan, lockdown. So, saya rasa satu investment ya Prof. This is an investment kan, bukan untuk cohort ini saja tapi untuk student the coming cohorts, right? So I think you're doing great service for your students that are future tahun students. Depan yalah, relax lah kan. Kita just monitor saja, dari refine saja. It's a one time effort lah basically. InsyaAllah. Sama seperti kita buat video YouTube kan. Mungkin soalan akhir Prof, sebab Prof juga pakar dalam MQA dan sebagainya. How do you align your learning outcome dengan lesson? Ada tak Prof fikirkan juga semasa buat setiap lesson tu? Okay, learning outcome dia is competency based. Ya, so sekarang ni kita nak learning outcome competency based, bukannya content based. Maknanya in the end, what the student should be able to do rather than to know. Of course they need to know, but the more important is whether or not they can perform or to do. So that's why lesson ni kita target kepada problem solving. They need to solve. So the difficulty 4 tu basically almost real problem. Cuma kita at the moment kita maintain supaya lesson ni masih lagi boleh ditanda, diberi markah secara automatik. Kita tak nak ada macam tadi kan, contoh pertama kan in the end pensyarah yang buat yang tu kena mark essays kan. Kalau TITAS tu ada 2,000 orang pelajar kan, 2,000 essay kena mark kan. Isu juga tu. Okey, saya rasa tak ada soalan lagi daripada warga. Satu perkongsian yang sangat berkesan dan sangat bermanfaat Prof. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa. Saya rasa ada komen clear and easy to follow. So thank you so much Prof. Syahril kerana satu perkongsian yang amat berguna dan timely saya rasa. Khasnya bagi warga pensyarah yang ingin seperti Prof sebut tadi, mungkin nak buat flip learning, mungkin nak mengadakan asynchronous lessons, mungkin nak mengadakan graded atau non-graded, short answers as well as essays, especially bagi mereka yang ada kelas yang besar, large classes.
So terima kasih banyak kepada Prof. Insinyur Dr. Syahrir Abdullah kerana meluangkan masa beliau, seorang yang sangat busy, mempunyai banyak tugasan tapi masih lagi eksperimen dengan UKM Folio ya, cara penggunaan online learning ini untuk kegunaan pelajar khasnya untuk kepentingan pembelajaran pelajar. So bagi pihak pengajaran UKM khasnya Prof. Insinyur Dr. Ahmad Kamal Arifin, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Prof. Insinyur Dr. Syahrir Abdullah dan kepada semua warga yang ikuti sama webinar ini, diharap perkongsian Prof. Syahrir sangat berimpak kepada kita semua dan insyaAllah selepas ini mungkin kita juga akan dapat menggunakan lesson dalam UKM Folio untuk kegunaan pelajar kita. Baik, terima kasih banyak dan saya I return the session to Mike.